نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Rabbana syarah lana sudurana, wahai Tuhan kami lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma Rabbi zidna ilma, Allahumma ya Allah tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman, amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, yang bermaksud, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu semua telah berpenat lelah menjalankan hidup ini dengan sedaya upaya. Kemudian kamu semua akan mendapat balasan apa yang telah kamu usahakan itu. Maka sesiapa yang diberi suratan amal dengan tangan kanan, maka nanti akan dihisab dengan hisab yang mudah-mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan penuh kegembiraan. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pengurusi surau dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini. Pada kuliah yang lalu, seingat saya, walaupun telah berlalu 3-4 bulan yang lalu, kita membincangkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kayyis, orang cerdik ni siapa? Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sabda Nabi, orang cerdik ni orang yang selalu menghitung diri, merendah, muhasabah diri. Dan orang cerdik, sabda Nabi, dia beramal, dia bekerja, dia beraktiviti, dia buat program, dia bukan fikir sekarang, dia fikir ba'dal maut, lepas mati ni. Kita berjemaah ni ada faedah, tak ada faedah ni? Kalau ada faedah lepas mati, itulah fikir orang cerdik. Tuan-tuan sedekah, tuan-tuan makan, tuan-tuan minum, semua sekali adakah memberi manfaat lepas mati itu? Maka itulah pada perbincangan pengajian yang lalu, seingat saya, yang telah kita bincangkan antara sifat orang cerdik ini yang kita dah bincang. Yang pertama,
banyakkan saksi-saksi kebaikan kita. Saksi kebaikan. Allah sebut al-yaum nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah, hari itu hari kiamat tu Allah tutup mulut-mulut manusia ni yang bercakap, tangan-tangan mereka yang jadi saksi, kaki-kaki mereka jadi saksi. Baik tu kita ni berjalan ke masjid, berjalan ke tempat-tempat yang baik ini namanya fikir kita bukan sekarang, fikir kita ba'dal maut, lepas mati kita. Sehingga kan kita bincangkan dahulu, bukan saja anggota menjadi saksi, orang sahabat-sahabat, jiran, tetangga, masyarakat juga jadi saksi. Sebab itu bila ada sahabat yang meninggal, mereka memuji-muji si mati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tu layak pergi syurga, kamu saksi dia atas bumi ini, dia tu orang baik, kamu jadi saksi dia. Kemudian mereka menyebut pula, menghina orang munafik yang mati. Rasulullah bersabda, dia tu pergi neraka, kamu saksi Allah di atas bumi ini. Itu yang pertama yang kita dah bincangkan. Yang kedua yang telah kita bincangkan pada pengajian perbincangan yang lalu ialah sebagai orang cerdik ni, yang keduanya sifat tasbit. Kita sebut tentang tasbit, teguhkan pendirian sebelum mati, teguhkan iman kita terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Islam. Itulah nanti yang ditanya lepas mati kita. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Walaupun dah tahu dah soalan, dah tahu dah jawapan soalannya, boleh ke menjawabnya? Kalau tak teguh pendirian, belum mati pun dah tak mau terima Allah, Tuhan tu siapa? Tuhan ni ada ke? Dia hebat sangat ke? Hukum dia tu sesuai ke zaman teknologi ni? Ini belum mati berubah pendirian. Maka itulah Rasulullah mengajar kita berdoalah selalu. Doa yang kita baca sebelum beri salam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati kami. Nabi suruh kita minta tsabbit qalbi, teguhkan hati kami ya Allah. Bagi juga tentang kenabian, kita dah bincang dulu tentang kenabian. Belum mati dah bercakap, Muhammad tu siapa? Dia ada ke tak ada? Ada aku kisah dia tu. Belum mati je. Besok mati malaikat tanya, wa man nabiyuka? Ada aku kisah. Tak dibeduk malaikat macam tu. Sebab tu kita ni biar jadi orang yang fikir bukan sekarang, ba'dal maut tu fikir tu. Sebab tu teguhkan pendirian tentang ketuhanan, teguhkan pendirian tentang kenabian. Belum mati dah bercakap Muhammad tu bukan Nabi, silap turun wahyu. Patut turun pada Ali, entah macam mana malaikat Jibril, salah orang itu, salah alamat, dia kata. Ini i'tiqad apa macam ni? I'tiqad silap turun wahyu je. I'tiqad siapa ni tuan-tuan? Kita dah sebut dulu. I'tiqad siapa? Syiah. Tuan-tuan nak sebut Syiah pun takut, apa barang tuan-tuan? Syiah je. Belum mati dah terpengaruh dengan pahaman Syiah. Apalagi kita sebutkan dahulu, terpengaruh dengan ajaran sebenarnya Muhammad tu Nabi bangsa Arab. Kita nak Nabi bangsa kita sendiri, bangsa Melayu. Kuat betul kemelayuan kau ni. Nak Nabi Melayu pula dah. Ada ikut Ayah Pin, belum mati ikut Ayah Pin dah. Malaikat tanya, siapa nabimu? Ayah Pin. Marah malaikat, bodoh. Ini pagi-pagi ni bukan garang bagi tengok tuan-tuan Melayu ya. Yang Melayu ya dah. Itu namanya belum mati kita teguhlah pendirian tentang Islam kita. Biar teguh. Maka itu Rasulullah ajar kita doanya. Pagi-pagi petang-petang baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Iqrarlah pagi petang. Rasulullah bersabda, siapa baca pagi-pagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dia baca pagi-pagi, siang ni mati, Nabi kata syurga tempat dia. Iqrar dia tu, tasbit tu ada. Teguh pendirian. Cincanglah, lumat, bunuhlah, tak ada.
tetap dengan Allah, tetap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap dengan Islam. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, sambung hari ini. Sambung hari ini hadirin hadirat, kita nak jadi orang cerdik ini bukan fikir atas dunia aja, fikir lepas mati kita. Maka satu perkara yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, termasuk perkara yang melibatkan akidah kita. Pagi ini saya nak merujuk dalam surah Al-Insyiqaq, ayat yang ke-6, ke-7 dan seterusnya. Tuan-tuan yang ada handphone boleh tengok handphone tuan-tuan lah. Ya. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 itu Allah berfirman, ya ayyuhal insan, wahai sekalian insan, wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika, sesungguhnya kamu ni telah bekerja beramal sungguh-sungguh untuk menghadap Tuhan kamu. Famulaqih, pasti kamu akan menghadap Tuhan kamu. Ya, jadi kita ni Allah sebut dalam Quran bersungguh-sungguh beramal, bersungguh-sungguh bekerja, bersungguh-sungguh beraktiviti. Maka semua sekali kerja kita, aktiviti kita, program kita, ibadah kita ni, kita akan bawa jumpa Allah Subhanahu wa taala. Famulaqih, maka pasti kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu lepas ini. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang utiya, dan sesiapa yang diberi buku amal dengan tangan kanan ini, nanti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah-mudah. Jadi pagi ini hadirin hadirat, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, kita bincang satu benda yang jarang-jarang dibincang dalam hidup kita, ialah tentang kita beramal ni, kita beraktiviti ni. Sebenarnya ada malaikat-malaikat yang mencatat. Ada malaikat kiraman katibin ladaihi raqibun atid. Allah berfirman, di sisinya ada malaikat raqib, di sisinya ada malaikat atid. Ini termasuk dalam 10 malaikat yang wajib kita percaya. Raqib, atid. Taib. Lalu malaikat-malaikat ini mencatatlah amal-amal kita. Maka amal-amal kita yang baik ini dibawa, disimpankan di satu tempat namanya Illiyin. Amal-amal orang soleh disimpan di mana tuan-tuan? Illiyin. Kita baca wa ma adraka ma illiyun, di Illiyin. Manakala amal-amal orang kafir, orang-orang yang jahat-jahat ini disimpan di satu tempat namanya Sijjin. Sijjin. Besok hari akhirat akan diterbangkan buku amal ini. Maka itulah satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nanti hari akhirat agak-agak kita ni, anak beranak, keluarga ni, ingat ke sama sendiri? Ini cara orang fikir akhirat. Ini orang cerdik. Nabi kata orang bukan fikir dunianya, fikir sampai akhirat tu fikir tu. Jadi Sayyidina Aisyah tanya Rasulullah, hari akhirat nanti kita ni masih ingat kepada ahli keluarga kita? Agak-agak tuan-tuan ingat ke tidak pada anak, isteri, suami, pada adik-beradik, kawan-kawan, rakan-rakan, agak-agak ingat ke tidak? Lalu Rasulullah bersabda, ingat wahai Aisyah. Ingat, sama-sama kita ni masih ada ingat lagi. Tetapi dalam 3 keadaan kita tak akan ingat sesama kita. 3 keadaan ini Nabi sebut keadaan yang sangat menakutkan sampai kita lupa sama kita, tuan-tuan, lupa. Pertama Nabi sebut kita akan lupa sama kita ini di saat buku amalan kita, suratan amal kita diterbangkan daripada bawah arasy Allah Subhanahu wa taala itu. Masa tu kita lupa sama kita, buku amal kita nak diterbangkan. Tengok buku amal tu semua menggeletar saya. Semua menggeletar. Ya, yang pertama. Yang keduanya Nabi sebut sewaktu terima buku amal tu,
Kalau dapat dengan tangan yang kanan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Bila dapat amal tangan kanan ni bersorak, panggil, mari tengok, ini buku amal saya. Gembira saya. Saya ingat zaman sekolah dulu macam itulah budak-budak kalau rizak cemerlang kan tak? Kalau dapat amal tangan kiri, wa amma man utiya kitabahu bi shimalih fayaqulu, orang dapat amal tangan kiri ni dia kata ya wailata laitani lam uta kitabiyah. Yang dapat amal tangan kiri dia kata ish, kan bagus kalau tak diberi buku ni. Ni sama zaman sekolah macam tu juga. Zaman sekolah dulu saya ni budak kampung saya. Nakal, saya satu kelas dengan budak-budak nakal dulu. Cuma budak-budak tu baik. Dia kata, Rehan kau jangan isap okok, kau jangan ikut kita orang. Tapi dia orang jahat je. Jahat tak jahat tu dia kata, kalau ni musim durian, musim rambutan kampung tu semua aku punya, kau ambil je dia kata. Budak-budak kampung, saya bukan kira rambutan dia apa, durian. Kampung semua dia punya dia kata. Tak apalah tuan-tuan nak sebut apa nak sebut tadi, bila nak dapat rizak periksa. Budak-budak yang A ni semua seronok nak tunggu keputusan. Budak-budak nakal-nakal dia kata cikgu tak bagi pun tak apa. Kita orang dah tahu dah rizak kita sejak periksa hari tu. Dia tahu yang dia tak jawab soalan. Dia jawab pun main pakai buah dadu je ya. Tuan-tuan ni macam tak ada pengalaman je macam tu. Ke tuan-tuan ni sekolah bandar ya. Saya sekolah kampung ya, main buah dadu tu. Bukan kongsi apa, meniru yang dia tiru tu pun budak yang tak reti sama tu. Tiru sama-sama tak reti, sama-sama feel ya. Allah nakal sungguh budak-budak tak beri rizak pun tak apa dia kata. Kita orang tahu dah kata. Macam itulah hari akhirat tuan-tuan ni. Menyesal kenapa beri kami ya laitani lam uta kitabiyah, kan bagus kalau tak diberi buku ni. Baik, maka itulah kita ni dalam beramal ni. Ingat kita ni semua akan dapat amal. 3 keadaan. Yang pertama tadi waktu buku amal kita nak diterbangkan. Yang kedua semasa terima buku amal. Yang ketiga sabda Nabi pada Aisyah, semasa buku amal tu nak ditimbang di atas neraca al-mizan. Masa tu semua menggeletar ketakutan. Tak ingat dah sama-sama kita ni. Tak ingat tuan-tuan, dia ketakutan ini. Kalau dah sangat-sangat takut, tak ada ingatnya. Agak-agak tuan-tuan ya ke orang kalau takut sangat ni lupa sama sendiri. Sungguh. Kawan saya duduk dekat flat Ampang tu. Flat tuan-tuan, flat ni makin atas makin azab. Kalau kondominium makin atas dipanggil penthouse ya. Lagi atas lagi mahal lagi. Duduk rumah flat ni, PPR ni, kalau lagi atas lagi azab. Lift dah lah asyik asyik rosak aja lift tu. Kalau ada lift pun setiap tingkat 17 tingkat 17 dia berhenti. Demam kita nak sampai ke bawah tu. Yang saya nak cerita ni, bila dah sangat takut ni, lupakan sama sendiri. Ceritanya dia cerita kat saya satu hari tu, Ustaz, bukan ribut, angin kuat. Angin kuat tak kuat lah tuan-tuan bayang rumah atas setingkap nako tu terbang habis atas tu. Kanopi kat bawah tu pun terbang. Atas lagi ya. Cuma dia cerita masa dia takut tu, dia kata masa saya takut Ustaz, saya turun kot tangga, saya tunggu lift apa nama takut. Lift pun tak apa nak fungsi, turun kot tangga. Bayang 15 tingkat, gaut pun hilang je. Gaut tu heret-heret hilang je, sakit lutut hilang tu bawah. Sangat cuma ceritanya dah sampai bawah Ustaz. Saya dah sampai bawah Ustaz, baru saya teringat bini aku kat mana? Tuan-tuan dah sampai bawah baru teringat bini je. Baru teringat anak. Dalam hati saya bau sikit ribut tu. Angin kuat bukan ribut topan lagi, bau angin kuat je, lupa anak isteri. Itu pun kalau saya tanya tuan-tuan, agak-agak dia naik ke jemput isteri dia, agak-agak je. Tak adanya, kan kita sama. Takut saya, takut tak ada nak jemput bini dia. Tunggu sampai reda tu baru pergi dengar bini apa cerita. Dalam hati saya belum kiamat, orang lupa sama sendiri. Belum mati orang tinggal dah sama sendiri atas dunia ni. Akhirat besok begitulah. Maka
Hadis ini menggambarkan bahawa antara saat-saat yang menggerunkan ialah saat-saat bila buku amalan ni nak diambil oleh manusia. Maka itulah kita bincang pagi ni, apa cara, apa jalan kita ni nak dapat amal tangan kanan ini. Nanti dalam ayat yang akan datang cerita pula sebab apa ada orang terima buku amal kiri ni. Inilah Al-Quran. Ya, orang tanya Quran ni turun untuk apa? Inilah namanya Quran, membimbing kita, mengajar kita, mengingat kita. Quran ni Allah Ta'ala sebut macam-macam. Mau'izah, bimbing pun Quran. Tazkirah, peringatan pun Quran. Nur, cahaya pun Quran. Jadi Quran ni dah cerita dah, belum kiamat cerita dah. Bukan saja cerita orang terima amal tangan. Sebab apa dapat amal tangan pun Quran cerita. Sebab apa orang tu dapat tangan kiri, Quran cerita dah. Cuma kita ni boleh pilih nak masuk golongan mana ni. Baik, cuba tengok orang dapat tangan kanan ni. Sebab apa dia dapat tangan kanan? Allah sebut dalam ayat yang lain, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Bila orang dapat amal tangan kanan ni, dia bersorak gembira dapat amal tangan kanan, dia panggil, mari tengok buku amal saya. Allah berfirman, mereka berkata, inni zanantu, sesungguhnya telah aku jangkakan, anni mulaqin hisabiyah, aku ni akan jumpa Allah. Sebab itulah kita kena yakin kita ni akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka bila kita yakin berjumpa ni lah, persiapkan, perelokkan buku amal kita. Baik, maka yang pertama apa yang kita nak buat tuan-tuan? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Allah menyebut dalam Quran, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang terima buku amal tangan kanan ni, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah-mudah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, satu hari beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Sayyidatina Aisyah dengar Rasulullah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma, wahai Tuhanku, hasibni, hisablah saya, hitunglah saya, hisaban yasiran, hitungan mudah-mudah. Jadi kita itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi kita ni hadirin hadirat, doalah nak dapat amal tangan kanan, baca doa yang telah dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Saya ulang balik doanya macam mana? Allahumma hasibni hisaban yasiran. 4 perkataan je. Allahumma hasibni hisaban yasiran. Baik. Payah kau Arab cakap Melayu ya Syekh. Ya Allah, hisablah saya, hitunglah saya hitungan yang mudah-mudah nanti. Minta Allah hisab kita. Itu yang pertama. Persoalannya tuan-tuan ya, kalau kita baca doa-doa ni, hadis-hadis ni, soalannya, mengapa Rasulullah baca doa ni sedangkan Nabi tidak akan dihisab? Agak-agak tuan-tuan, Rasulullah dihisab ke? Tak. Dia ada beberapa golongan manusia nanti hari akhirat Allah tak hisab. Antaranya rasul-rasul, nabi-nabi. Tapi kenapa Rasulullah baca doa ni? Jawapannya, inilah Rasul. Rasulullah tak akan dihisab, tapi nak ajar umat dia, nak ajar umat baginda biar tahu apa yang nak minta ni. Sebab tu jangan sombong dengan Rasul. Siapa Muhammad tu? Mengapa diutuskan dia? Kalau tak diutuskan Rasul, entah apa kita baca ni. Kita pun tak tahu nak baca apa. Doa kunut tu Nabi ajar kita baca. Kalau Rasulullah tak ajar baca, kita pun tak tahu nak baca apa, nak minta apa waktu subuh ni. Itulah Rasulullah ajar kita
itulah mulianya baginda. Sebab tu jangan cakap Muhammad tu ada pun aku tak kisah, dia tak ada pun tak kisah. Kerana Rasulullah tak ada, kita pun tak tahu apa cerita akhirat ni. Baik, itu yang pertama. Nabi berdoa. Bila Sayyidina Aisyah dengar Nabi doa begitu, Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, mal hisabul yasir, apa yang dimaksudkan hisab yang mudah-mudah ni? Baik, sebelum saya terlupa, saya sebut tadi ada beberapa golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Antaranya rasul-rasul, nabi-nabi. Siapa lagi tuan-tuan masuk syurga tanpa hisab? Golongan siddiqin. Itu yang kita baca, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini golongan-golongan yang Allah Taala muliakan. Nabi-nabi, rasul-rasul yang tak dihisab. Yang kedua, golongan siddiqin yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam satu riwayat Rasulullah menceritakan orang pertama nanti dapat amal tangan kanan ini Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni orang pertama dapat amal tangan kanan Sayyidina Umar. Bila Rasulullah sebut begitu, sahabat tanya, di mana Abu Bakar? Di mana Abu Bakar? Rasulullah bersabda, ketika Sayyidina Umar ambil buku amal tangan kanan, malaikat sudah mengiring Sayyidina Abu Bakar masuk syurga tanpa hisab. Hebat Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu jangan ikut Syiah je. Syiah ni paling dia benci Abu Bakar, Umar. Jangan ikut Syiah. Na'udzubillah min zalik. Kita nak hina Sayyidina Umar, siapa kita? Kita nak hina Sayyidina Abu Bakar. Antara calon masuk syurga tanpa hisab, ketuanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Golongan siddiqin. Baik, siapa lagi masuk syurga tanpa hisab? Para syuhada, orang mati syahid. Siapa lagi masuk syurga tanpa hisab? Anak yang mati belum baligh gitu. Anak-anak yang belum baligh, mana ada buku catatan amal kita ni, mula dicatat amal kita dipanggil mukallaf bila kita dah baligh, baru ada catatan. Sebab itu budak-budak belum baligh, Nabi suruh mak ayah dia, suruh dia semayang 7 tahun. Dia tak semayang, malaikat tak catat. Malaikat catat pada buku amal abah dia. Kenapa tak suruh dia semayang? Dia 7 tahun, 8 tahun dah tak suruh. Biarlah ustaz, budak-budak tengah main. Tak apa, biarkan, dia tak berdosa. Malaikat tak catat. Abah dia punya buku, malaikat catat. Abah dia kata biarkan ya. Semua masuk akaun je. Sampailah umur 10 tahun, tak semayang, tak di rotan, budak tu tak semayang. Abah dia yang dicatatnya. Budak tu tak balik, tak apa, malaikat tak catat. Wa imma kalau dia mati belum balik pun syurga. Para ulama mengatakan mereka besok akan jadi wildan, pelayan-pelayan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya pesan, kalau tengok kubur budak-budak kecil, jangan kata kesian, kecil-kecil dah mati. Kesian siapa? Dia ahli syurga. Mereka besok tak dihisap. Kita pergi kubur, tengok kubur budak, kesian, kecil-kecil dah mati. Dia tengok atas, kesian, tua-tua tak mati. Dia kesiankan kita ya. Kalau begitu kesiankan diri sendiri lebih baik. Kesian kat dia, dia kesian kat kita. Mereka masuk syurga tanpa hisap. Siapa lagi tuan-tuan masuk syurga tanpa hisap? Orang gila. Itu pun gila sebelum balik lah. Kalau dah balik gila, masa dia sihat tu Allah tanya juga. Ada catatan, ini gila sebelum balik, sampailah besar gila. Sebab tu orang gila ni kita jangan layan dia. Dia tak ada catatan amalan. Sebab tu kita mukallaf Islam, balik, berakal kan. Berakal. Sebab tu orang tak berakal, jangan layan. Layan orang gila. Sebab tu orang kata, kalau kita layan orang gila, kita lebih gila daripada orang gila. Sebab tu orang gila ni tak ada catatan amal, biarkan dia. Dia nak minum bulan Ramadan, dia gila. Oi, gila ke? Minum Ramadan. Dia pun tengok, dah tahu gila. Apa hal kau tegur? Memang aku gila dia tahu. Ya tak, ya juga dia gila. Sebab tu orang gila jangan layan je. Doktor pun pening je.
cerita buat gila. Doktor pun pening melayan dia orang. Dulu zaman kita kan pakai kaset cartridge tu kan, yang set A, set B tu. Doktor tengok dia pakai Walkman, dia gila je. Mula-mula terbaring, lepas tu terlentang. Doktor tanya, tadi baring ni kenapa terlentang? Tadi set A lah, ni set B, dia kata. Orang gila je. Doktor pun tak boleh layan dia ni. Sebab tu orang gila jangan layan. Orang gila azan pukul 10 pagi. Satu kampung datang, "Oi, gila ke 10 pagi azan?" Orang gila tengok, "Siapa gila?" "Engkau lah gila. 10 pagi azan." Orang gila kata, "Engkau orang lagi gila. Subuh-subuh azan tak datang, pukul 10 azan datang." Orang gila je. Dia tak juga kan. Subuh-subuh azan tak datang, pukul 10 azan datang, siapa gila? Sebab tu orang gila Allah tak catat pedulikan dia. Kita yang waras ni Syekh, jagalah amal kita. Itu yang pertama sekali, berdoa lah. Batu Sayyidina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, mal hisabul yasir?" Bila Sayyidina Aisyah dengar Nabi berdoa begitu, Sayyidina Aisyah tanya, apakah yang dikatakan hisab yang mudah-mudah itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyanzura fi kitabihi fayatajawazu lahu anhu." Sabda Rasulullah, hisab mudah-mudah ni, nanti hari akhirat Allah tengok juga buku amalan dia, tapi Allah Ta'ala bagi dia lepas. Itu hisab yang mudah. Allah tengok juga buku itu, ada permohonan minta dihisab mudah, ada taubat, ada istighfar, ada sedekah, ada amal soleh, ada taat, ada itu, ada ini, ada semua kebaikan-kebaikan ada. Fayatajawazu lahu anhu, sabda Nabi, Allah bagi dia lepas juga. Baik. Maka itulah para jemaah yang dirahmati Allah, ini yang dimaksudkan hisab yasiran. Kita hendak Allah mudahkan hitung kita, doalah banyak-banyak, mohon pada Allah Ta'ala. Saya teringat cerita hisab mudah-mudah ni. Zaman sekolah dulu banyak cerita macam ni. Cikgu dulu-dulu garang-garang kan. Saya ni tak tahulah tuan-tuan ni umur berapa. Saya taklah tua, tapi zaman tu cikgu garang sungguh. Dengar tapak kasut cikgu pun kita takut dah. Kalau nampar tu biasa je. Rotan-rotan ni biasa. Tapi cikgu-cikgu ni bagusnya kalau kita baik dengan dia tu, walaupun dia garang, kalau kita ni baik dengan dia, kadang-kadang lepas lah, banyak lepas. Mudah-mudah tanya. Okey. Tapi kalau nakal-nakal, siaplah. Cikgu tu aim budak tu. Itu dipanggil budak-budak macam tu, cikgu belik satu-satu buku dia. Kerja dia belik satu. Itu kalau nakal-nakal. Tapi walaupun garang, kena budak-budak baik, lepas. Itulah orang Arab kata, engkau lepaslah hisaban yasiran. Itu hisaban yasiran tu. Padahal sama nakal je. Tapi dalam istilah budak sekarang ni dipanggil jambu. Kan jambu tu. Tahfiz Quran pun ada tau, tahfiz Quran. Tempat anak saya tu, cikgu ni punya garang, ya Rab. Tapi kalau budak-budak tu jambu dia, itu yang budak geram tu, kau lepas semua, tak dapat pun lepas, aku sikit tak dapat kena balun. Budak tu jawab, aku jambu cikgu, jambu ustaz. Ya, ada juga istilah. Itu hisaban yasiran tu. Baik, ada yang ada. Itu yang pertama, doalah. Yang kedua ni, oleh kerana yang akan dihisab ni besok buku amal kita. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, yang kedua, kita ni sempurnakanlah apa yang Allah fardukan. Mayang 5 waktu cukupkan, yang tak cukup qada. Kena qada. Puasa cukupkan, puasa Ramadan. Yang tak cukup qada. Zakat sempurnakan. Dulu-dulu tak bayar zakat fitrah, sekarang ni wajib bayar. Kira juga ke Ustaz? Tak boleh hapus kira ke? Itu deal dengan Allah Ta'ala nak main hapus kira. Tapi apa yang kena ingat, benda yang Allah fardukan tu kena sempurnakan. Sembahyang tak cukup, selesaikan. Puasa tak cukup, selesaikan. Baik itu orang dah mati,
waris-waris sebelum faraid harta pusaka si mati, selesaikan dulu dia punya fidyah puasa dia. Ini tanggungjawab kita tak? Selesaikan kefarduan dia. Nanti tak lepas daripada Allah Ta'ala itu. Sebelum faraid kan tengok zakat dia dulu, zakat fitrah, bayar ke tak bayar? Zakat fitrah ni pun walau RM7 tuan-tuan, ada juga yang mengelak tuan-tuan. Tuan-tuan tak jumpa golongan-golongan ni tak bayar zakat fitrah ni ada. Ada yang berkira. Tengok Selangor RM7. Negeri Sembilan RM6.5. Pergi Negeri Sembilan RM6.5, murah 50 sen dia kata. Berkira betul, dia tak kira yang dia pergi Seremban minyak kereta tu. Ada Syekh bahasa pattern-pattern ni, punyalah berkira ya Rab kata nah. Allahu Akbar tuan-tuan okeylah masuk kategori tak kisah mana-mana pun boleh bayar. Taib, nak sebut selesaikan supaya besok buka buku amal kita ni settle. Itulah yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Tadi imam baca surah Al-Kahfi. Jumpa kan ayat macam mana orang-orang yang diberi buku amal ini, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya wailata ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka terkejut. Mereka kata, buku apa ni? Ayat ini menggambarkan ada orang atas dunia ni, dia tak tahu cerita buku amal ni. Malah tak percaya pun ada. Karut dia ustaz tu. Buat cerita je. Rasulullah pun sama, bikin isu. La haula wala. Dahsyat tuan-tuan. Batu sampai hari akhirat tu ada yang berkata, buku apa ni? Semua tulis. Semua catat. Yang kecil pun dia tulis, yang besar pun dia tulis. Tulis tuan-tuan. Datang surau tulis, pergi kuliah tulis, berjemaah tulis, buat itu tulis, buat ini tulis. Tidur masuk kuliah pun tulis juga tu. Semua sekali tulis. Jamu makan tulis, buat baik semua tulis. Baik itu kita yang pertama tadi doalah, yang kedua jalankan kefarduan, yang ketiga kita padam buku amal kita ni. Sebelum kita nak ambil, padam dulu. Jawapannya boleh dipadam? Boleh padam. Bagaimana? Yang ketiga dengan jalan taubat. Maka itu Nabi bersabda, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Siapa yang taubat dari dosa seperti tak ada dosa dah dia. Baik tu kita dia suruh mayang sunat taubat. Lepas mayang kurang-kurang 3 kali astaghfirullahalazim. Paling tidak pun astaghfirullah. Lebih sikit astaghfirullahalazim. Paling lebih lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak bagus lagi, baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu semua dipanggil istighfar, minta ampun ya Allah. Padamkan dengan istighfar, padamkan dengan taubat. Maka itu Rasulullah bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah, sabda Rasul, saya ni beristighfar pada Allah, saya ni taubat pada Allah dalam sehari lebih 70 kali. Bukan 70, lebih 70. Padahal Nabi tak ada dosa tuan-tuan ya. Rasulullah maksum, Allah pelihara. Nak ajar umat, sebelum kita ambil buku amal, yang 3, padamlah dengan taubat. Padam dengan taubat, hadirin hadirat. Yang keempat, kita ringkas saja. Yang keempat, kita nak hapuskan amal-amal buruk kita dalam buku itu. Yang keempat, hapuskan dengan amal-amal kebaikan, kebajikan. Ibadah ni satu bab, yang fardu ni satu bab. Ada satu bab lagi dipanggil amal takarrub. Amal kita ni satu amal ibadah, yang kedua amal taqarrub ilallah. Amal-amal yang nak dekatkan diri kita dengan Allah. Umpamanya zikir, umpamanya baca Quran,
Sedekah ini amal-amal takarub, nak hampirkan diri pada Allah. Amal-amal ini dipanggil amal kebajikan. Termasuklah tengok sampah tolong buang, tengok duri tolong kutip. Semua amal-amal ini Nabi cerita memudahkan orang ke syurga. Jadi amal-amal ni lah tuan-tuan, amal-amal penghapus dosa. Dalilnya, satu hari ada seorang pemuda ni, dia cium perempuan. Orang zaman jahiliah ni tuan-tuan ni macam-macam dia. Kalau cium bini boleh pahala Syekh. Ni yang dosa ni sebab cium bukan bini ni. Cium anak pun tak apa lagi. Cium orang, dosa. Dosa. Dia panggil amal sayyi'ah itu. Lalu dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, tadi saya cium perempuan. Macam mana? Dia baru nak insaf Syekh. Ni dah, dia fikir akhirat besok macam mana dia. Nabi terdiam. Sebab dosa pahala ni memang dari Allah. Tapi Allah utus Rasul ajar macam mana nak cari jalan penyelesaian. Lalu Allah menurunkan ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kerja-kerja kebajikan yang tuan-tuan buat, masuklah tuan-tuan, kerja kebajikan ni, kalau korban itu amal ibadah, korban tu amal ibadah, yang tuan-tuan duk tolong gotong royong, tumbangkan lembu, lapah daging, agihkan daging, kemas lepas korban tu kan jangan tinggalkan, kan tolong kemaskan sekali, itu semua sekali bersih-bersih. Itu semua dipanggil amal hasanat, amal kebaikan. Tuan-tuan, Allah berfirman, amal kebaikan ini dia menghapuskan as-sayyi'ah, dosa-dosa kecil tu. Tadi taubat tadi ni dosa besar. Ni dosa kecil ni dia hapus dengan jalan kebajikan. Maka itu kita baca, saya tengok buku Fadail A'mal tu. Buku Fadail A'mal ni banyak cerita macam mana amalan-amalan yang menghapuskan dosa kecil. Jalan ke masjid, diampunkan dosa kita. Apa lagi? Sedekah, diampunkan dosa kita. Tadi tuan-tuan berzikir subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Cukupkan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, habis sampai 100 sabda Nabi, diampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Itu semuanya dosa-dosa kecil. Sebab tu lepas mayang jangan terus balik, zikirlah dulu. Itu semuanya nak bersihkan buku amal kita, nak dibentang tu nanti. Biar tengok bentang. Alhamdulillah, amal-amal kita yang sayyi'ah, yang buruk-buruk tadi, yang kita tak perasan tadi, semuanya Allah Ta'ala sudah hapuskan. Malaikat sudah padam itu. Cuma macam mana padam tu panjang cerita lah, cerita kemudian macam mana dipadam tu. Cuma nak sebut itulah, tidak ada, malaikat tak catat. Setengah ulama mengatakan, dan inilah pendapat yang asah dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat tidak mencatat, kerana Allah menutup pandangan malaikat daripada amal-amal jahat yang kecil-kecil tu. Itu yang bersih buku amal tu. Memang tak ada. Dalam riwayah menceritakan memang malaikat tak catat. Allah tutup pandangan mereka. Sebab tu Nabi kata solat fardu ke solat fardu tu jadi mukaffirat, penghapus dosa. Contoh yang subuh ni, mentara nak tunggu zuhur ni, waktu suruh datang subuh, berjemaah subuh, mayang subuh. Dia jadi malaikat tak catat. Tapi jangan buat jahat pula apa ni tahu. Mentang-mentang dah tahu. Ya gitu tuan-tuan dengan Allah Ta'ala lah. Cuma nak sebut macam mana tak ada catatan tu. Walaupun ada khilaf ulama ahli sunnah jugalah, setengahnya kata malaikat padam. Semua malaikat ni kan ikut perintah Allah. Setengahnya kata malaikat tak catat langsung, bukan padam, tak catat. Sebab tu dosa besar tadi perlu taubat, dosa kecil tadi dengan buat amal kebaikan. Sebab tu kita nampak benda-benda dia amal kebaikan ni mudah. Nabi kata kamu tolong orang, itu amal kebaikan. Kalau tak boleh tolong orang, jangan menyusahkan. Tak menyusahkan orang pun amal kebaikan juga rupanya. Dia kalau kita tak boleh tolong orang, jangan menyusahkan orang. Dia nak faham jangan menyusahkan ni mudah begini je. Dulu zaman kampung dulu kan kita beli rumah, tak beli tanah, beli rumah sebuah.
Rumah tu pindahkan tanah ke tanah. Pikul ramai-ramai. Pikul ramai-ramai itu dipanggil amal kebaikan hasanah tu. Baik, kita tolong menolong. Menyenang, memudahkan. Nabi kata kalau tak boleh tolong jangan nyusahkan orang. Menyusahkan ni dalam ramai-ramai ni ada satu pakcik ni dia kerdil. Masa rumah tu belum angkat dia cukup-cukup tangan. Bila rumah tu angkat dengan dia terangkat sekali. Itu dipanggil kalau kau tak boleh tolong kau jangan menyusahkan orang, boleh tak? Itu nama kalau tak boleh tolong jangan menyusahkan. Samalah kita kalau tak boleh tolong korban jangan buat tahi korban kat sini, sudahlah. Samalah kalau tak boleh nak susun slipper tu, slipper kita tu jangan kita sepah teraburkan, susun masing-masing. Kan senang macam tu. Itu amal kebaikan namanya, menghapuskan dosa kita. Kalau buang air tu, kalau rasa-rasa nak cuci tandas tu memang kita tak pernah buat, tolong flush yang kita buang tu, flushkan sendiri. Itu amal kebaikan. Baik, itu yang keempat, nak membersihkan dosa kita. Baik, yang kelima, hadirin hadirat, ini cerita buku amal kita yang pertama tadi, doa lah. Sebagaimana doa Nabi. Yang kedua, sempurnakan kefarduan yang Allah perintah. Yang ketiga, taubat. Yang keempat, banyakkan amal kebaikan, dia akan memadamkan dosa yang kecil-kecil. Yang kelima, banyakkan amal sunat. Dia hasanat dengan sunat lain. Walaupun amal-amal hasanat itu sebahagiannya sunat. Ya. Baik, amal sunat ni macam bayang sunat, puasa sunat ni banyakkan. Sebab nanti semuanya akan ditulis dalam buku amalan kita. Itulah nanti bila buka tu rasa Allah gembira. Tu yang duk tayang ke orang tu, bagi tengok. Sebab apa? Sebab yang dosa-dosa besar tadi kita pada awal saya. Ialah maklumlah saya, kita ni hidup zaman banyak dah. Zaman pop ye, agogo, hula hoop, bell bottom, apa lagi Yankee. Dulu zaman saya sekolah, budak-budak pakai seluar cawat pendek, zaman bukat dipanggil, kepala apache besar. Haji Fadil sempat ni. Zaman bukat kan, seluar steng. Tapi saya pengawas, budak baik, alhamdulillah. Kawan-kawan saya rambut tak sebenarnya nak. Zaman pakcik lagi lah, zaman naik Lambretta, motor Vespa tu kan. Tu nak padam zaman-zaman lama. Zaman saya dulu zaman break dance. Pergi sekolah ni tak bawa radio besar tu kan, lawan break dance budak suagama dalam break dance main-main dah ada agama. Break dance zaman tu kan, Allah, zaman That's Away, I Like It, tuan-tuan macam dah tak ingat aja. Saturday Night Fever, ingat tuan-tuan Saturday Night Fever? Sezaman nampak. Nak padam record off, record lama ni semua nak off record. Off tuan-tuan ya. Orang kata boleh ke ustaz? Tuan-tuan, jahat kita tak sejahat sebahagian sahabat. Sayyidina Umar tuan-tuan, rekodnya pernah bunuh anak perempuan ya. Kita tak sampai tahap tu Syekh. Sayyidina Umar cerita beliau pernah sembah berhala. Kita tak sampai tahap tu. Jadi kita ni doalah pada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala bersihkan. Sahabat-sahabat dulu sampai ke peringkat nak bunuh Rasul ada. Sahabat nak bunuh Rasul. Itu sebabnya kita taklah sejahat mereka tu. Ada harapan Syekh, boleh bersihkan. Jadi akhir sekali hadirin hadirat, saya nak berhenti setakat itu. InsyaAllah tersambung nantilah dalam bab macam mana masing-masing manusia akan ambil buku amal-amal. Maka bila buku ni dah bersih, itulah mereka besok dapat buku amal tangan kanan. Dan mereka ini Allah sebut wayan qalibu ila ahlihi masrura, mereka akan berjumpa dengan ahli keluarganya penuh kegembiraan. Masa tu sangat seronoklah kita. Seronoklah kerana kita dah buat persiapan awal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut di awal tadi, wahai manusia, kamu beraktiviti, bekerja, berprogram macam-macam kamu buat. Ingat, kamu akan jumpa Tuhan kamu juga. Sebelum kita jumpa Allah Ta'ala ini, kita mohonlah ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah. Terimalah taubat kami. Dan ya Allah, hasibni hisaban yasiran. Itu kalau baca secara singular hasibni ya.
Kalau baca secara plural, tuan-tuan baca Allahumma hasibna hisaban yasiran. Kalau baca singular, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Dia batu hasib ni cakap Arab, cakap Melayu hisab kan. Batu dulu kita banyak guna bahasa Arab hisab, ilmu hisab. Sekarang ni ilmu matematik. Dulu. Cuma yang masih pandai ilmu hisab sekarang ni matpit aja. Ilmu hisab dia tu tak tinggal dia. Macam bro, walalok bau hisab, bau hisab. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Sekadar itulah yang dapat kita kongsikan. Semoga Allah rahmati dan insya-Allah sebagaimana yang dicadangkan pada siri akan datang, insya-Allah saya akan menggunakan satu kitab tauhid lah kalau diizinkan oleh Allah Taala. Kitabnya saya dah riki-riki tapi belum lagi nak sebut, nantilah tengok kesesuaian, kita bincanglah sikit banyak tentang hal-hal akhirat kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Semoga Allah rahmati dan berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini terpelihara daripada maksiat dan dosa, terhindar daripada musibah dan bala bencana, terselamat daripada tipu daya manusia dan syaitan yang durjana. Allahumma hasibna hisaban yasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.